Assalamualaikum dan salam sejahtera. Peristiwa 16 September pada tahun 2008 memang wujud. Ianya bukan pembohongan. Anwar telah berunding dengan 30 ahli Parlimen Barisan Nasional untuk lompat dan jatuhkan Perdana Menteri Abdullah Badawi. Tetapi akhirnya ia gagal. Tak jadi. So it was real, but it failed. Itu je. 30 ahli Parlimen Barisan tu telah dikesan, perundingan pun telah dijalankan dan Financer PKR, Datuk Soh Chee Wen telah pun sediakan 600 juta financing untuk nak berjayakan 16 September tadi. Datuk Soh ni ataupun John Soh, dia Financer PKR. Bangunan ibu pejabat PKR di Tropicana tu hak dia. It was his building. Dan John Soh pun setiap bulan menanggung perbelanjaan parti. Termasuk bayar gaji staff dan macam masa tu Setiausaha Agong Saifuddin Nasution, gaji dia John Soh bayar. Termasuk staff-staff dan kaki tangan lain, setiap bulan tu perbelanjaan John Soh yang finance, termasuk the building dia punya, dan dia juga yang sepatutnya keluarkan 600 juta tadi untuk nak finance 30 ahli parlimen lompat. But the problem was bukan tidak ada 30 ahli parlimen, ada. Dan bukan kerana tidak ada duit, duit cukup. Soalan dia, siapa nak lompat dulu? Sebab dikatakan 15 dari Semenanjung, 15 dari Sabah. So bermaknanya, kalau orang Sabah lompat dulu, ataupun orang Sabah dan Sarawak lompat dulu, dan di Semenanjung mereka tak lompat, maka tak jadi benda ni. So yang ahli Parlimen Sabah Sarawak, dia tak maulah lompat masuk pembangkang, and then sekira yang lagi 15 tak ikut, bermaknanya dia orang sekarang duduk dalam pembangkang, padahal sekarang dia duduk dalam kerajaan. Why nak lompat masuk pembangkang? So sama di Semenanjung. Semenanjung tu kata biar Sabah Sarawak lompat dulu dan kita ikut. So, Semenanjung nak suruh Sabah Sarawak lompat dulu. Sabah Sarawak nak suruh Semenanjung lompat dulu. Dia orang tak mau sekaligus 30 lompat. Maknanya kalau 30 buat surat sumpah ataupun SD, dan melalui 30 surat sumpah tu, dia umum ke publik bahawasanya 30 telah pun tarik sokongan daripada Abdullah Badawi, kerajaan boleh jatuh. Tapi tak tahulah semasa tu dia orang tak coordinate. So that dia one shot, simultaneously 30, lompat sekali, together. So that was a problem. So orang ni tunggu yang orang tu pula tunggu orang ni. Lama-lama aku tunggu engkau tunggu aku, tak berlaku. And oleh kerana benda ni dah kecoh, dah umum, maka UMNO atau Barisan Nasional berjaya sekat benda ni dari berlaku. So, Anwar yang sebenar, to give him credit lah, Anwar tidak temberang. He actually did have the numbers. I'm talking about 16 September lah, 2008. Yang 2 kali selepas tu, ada 2 kali lagi dia umum I have the numbers tu, itu cerita lain. Tapi we're talking about 16 September. He did have the numbers. Dan he couldn't complete. Itu yang susahnya. They managed to open the thing but they couldn't close the thing. So benda tu tergantung. Bila tergantung lama sangat, maknanya akhirnya tak jadilah. There's such a thing, kalau bahasa Inggeris ni, there's such a thing called window of opportunity. The window open and then the window close. So di antara that window buka tu, the window of opportunity, di antara buka dan tutup tu, you kena complete whatever yang you nak buat ni lah. Apa saja yang you sedang rancang ni, sedang buat, you have to complete within that buka, tutup. So in between tu. The English says strike while the iron is hot. Maknanya while the iron is hot, you strike. Kalau iron tu dah cold balik, tak guna you strike, tak jadi apa.
So it must be at that particular time when the window is open. Before the window close, bang, you have to move. So masalah di yang 16 September tu, the coordination was not good. Anwar could not maknanya manage bahawasanya 30 serentak one shot together lompat. You lompat dulu dan I tengoklah, I ikut, ataupun I lompat dulu, lepas tu you ikut. So there is that lack of confidence. Maknanya dia orang tak confident. Kalau aku lompat, yang lain ikut ke tak? Kalau aku lompat, yang lain tak ikut, aku ni terkandas lah inside the opposition. Sekarang aku dalam kerajaan. Sebab apa aku nak lompat masuk pembangkang? Unless masuk kerajaan baru, the new government. Tak maulah lompat masuk opposition, lebih baik aku duduk diam. So that was the problem. I think somehow the coordination tak kena. Anwar did not coordinate properly. So eventually gagal lah, benda tu tak berlaku. Tapi memang ada wujud. The 16 September really happened. But it failed. It couldn't be completed. Itu saja. Sama dengan apa langkah Dubai ni. Langkah Dubai ni actually is not langkah Dubai. It is langkah biasa lah. Langkah demokrasi lah kita kata. Langkah demokrasi ialah untuk tukar kerajaan melalui perlembagaan. Melalui undang-undang. That's all. We change the government according to the law, according to the constitution. Federal Constitution of Malaysia. Nothing wrong. Tak ada kesalahan. It's not a crime. Democracy is about majority rule. Ataupun the will of the majority. That's called democracy. Democracy comes from the will of the people. The will of the majority. Dan sekira majority tarik sokongan ataupun tak lagi sokong Anwar, maka Anwar jatuh lah. Kerajaan tukar lah. Nothing wrong. Nothing illegal. Nothing criminal about tukar kerajaan ataupun menjatuhkan Perdana Menteri. Nothing illegal. It's part of democracy. Kalau tak boleh tahan, jangan main demokrasi. Main autokrasi lah. Autokrasi itu tak ada orang boleh tumbangkan you. Kalau orang cuba nak tumbangkan awak tembak dia mati. Tangkap dia, masuk dalam penjara ke whatever lah. So autokrasi means no one can go against you. Demokrasi, anyone can go against you. That's a bad thing about democracy. Demokrasi ni bukan baik. Demokrasi ni tak baik actually. Sebab kalau majority tak sokong awak jatuh. That's democracy. So, lebih baik autokrasi. Autokrasi ni macam kita ada emperor. Atau kita ada raja. So, raja tu is ultimately the final authority. Kalau dia kata pancung lah. Kalau dia kata awak ni menderhaka, awak kena dibunuh, kena bunuh lah. Tak boleh nak soal. Ini titah. Bila titah sudah keluarkan, surat kuning sudah keluar, maka awak janganlah, don't try to oppose ataupun object. Tak ada. Lagi engkau oppose, lagi cepat engkau mati. That's autocracy. But democracy is bad dari segi, kalau orang dah majority tak sokong awak jatuh lah. That is the bad thing about democracy. Democracy is pemerintahan you tidak kekal. Pemerintahan you boleh dicabar. You boleh digulingkan. Awak boleh ditukar dengan Perdana Menteri yang baru. That is the bad thing about democracy. Saya lebih suka autokrasi. Autokrasi ni bila saya kata better titah, maknanya better titah lah tu. So kalau you tak setuju, you tak patuh, aku boleh hukum kau. Baik penjara ke hukum bunuh, tak kisahlah. But you can be sentenced for going against my wishes. My wishes is final. My wishes is God's wish. Awak maknanya menentang saya sama macam awak menentang Tuhan. That is autocracy. Which is quite good lah kalau nak say, if we want to retain power. Democracy, power is not absolute and power is not final. Bermaknanya, it's only temporary. Dalam sementara kita berkuasa lah. Bila masa orang cabar kuasa kita, habislah kuasa kita. Itulah keburukan demokrasi. So the issue is, kalau nak tukar kerajaan tak susah. Dan tak salah. It's only make sure that the majority support you. 16 September misalnya, Anwar Ibrahim. Dia dapat sokongan. Majority dah. 30 dah nak join dia. Duit semua dah sedia.
The question is, yang tak boleh nak selesai, siapa nak lompat dulu? Who is going to be the mouse that bells the cat? Nobody nak volunteer menjadi mouse to bell the cat. So, bila semua kata, kau pergilah, aku tunggu, aku ikut. No, kau pergi, aku ikut. Dah lah, better you go first, I follow you. Habis. So, it's better kalau you dapat 30, macam 16 September, 30, one shot semua sign SD. So, you give 30 SD kepada Agong. There you are, 30, one shot. Jangan seorang aku ikut kemudian, no. So, this langkah, ni langkah demokrasi yang telah digelar langkah Dubai oleh JCOM. Actually, it's langkah demokrasi lah. Dia ada 20. So, what they did was 20, everybody sign. So, together. Jangan suruh aku pergi dulu, engkau ikut kemudian, no. One shot together, 20. So, benda tu buat. So, it's better than 16 September. Sebab ni, one shot 20. Tapi the problem is, ini kita bagi kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai bukti bahawasanya yang 20 tu ada. Memang wujud yang 20 tu. Dan apabila mereka tarik sokongan dari Perdana Menteri, and tambah dengan berapa orang lagi, mungkin Sabah dan Sarawak akan ikut, and then kerajaan jatuh lah. Kerajaan Madani, Kerajaan Pakatan Harapan ni jatuh. And maknanya Perikatan Nasional bersama rakan-rakan di Sabah, Sarawak dan Barisan Nasional also akan bentuk kerajaan baru. Tapi the execution tadi. Sebab the problem is, for this to be completed, macam yang kes 16 September tu, to be completed, kena 30 one shot. All together at the same time. That is another problem. Yang ini, that problem tak exist. 20 tu okay dah. Together. 20 one shot. But the problem is nak sembah kepada tuanku ni, Sri Paduka Baginda Agong ni, is our choice of Prime Minister. Mula-mula propose ni, lepas tu propose ni. So nampak dari kacamata Tuanku Agong, nampak macam diorang belum lagi selesai siapa akan jadi Perdana Menteri baru mengganti Anwar Ibrahim. PMXI. Who? That one is a problem. So oleh kerana tu tersekat. So benda yang asal Ogos last year, and then bila bawa masuk 112, tuanku kata no, 112 is only one seat majority. Cannot. Ini tak selesai masalah. Satu seat majority, something happen, kerajaan jatuh sekali lagi. And then benda ni mungkin kerajaan jatuh dalam berapa minggu akan. So mana be comfortable with 120. 120 ni ahli parlimen, and 120 ahli parlimen tu masuk maknanya this new from Barisan Nasional punya ni ataupun UMNO, which is going to be Barisan Nasional 14. You know, campur lagi berapa dari parti ni, parti tu, Sabah dan Sarawak in particular, you get your 120, better than 112. So give me all the names lah. So masalah dia, of course, is siapa nak jadi Perdana Menteri. So kalau orang ni di propose, dicadang sebagai Perdana Menteri, grup ni tak mahu pula. Dia tarik diri tau. Grup ni kata saya nak orang ni, tapi orang ni pula Barisan Nasional kata tak boleh. So kalau you ambil misalnya Hamzah Zainuddin sebagai Perdana Menteri, dia mewakili Parti Pribumi Bersatu. Then UMNO yang 11 ataupun 14 barisan tu tak setuju, because Hamzah ni penderhaka, traitor, they don't want. So okay lah, forget about Hamzah Muhyiddin. Muhyiddin pula kata saya tak mau, I don't want to be Prime Minister. Tapi nama dia dah cadang kepada Sri Paduka. Tapi you cadang Muhyiddin, Muhyiddin sendiri kata dia tak mau. So this was a problem. They had not finalized the last bit. Yang ini okay. The first step ni okay dah. Okay, kita perlu makna 14 dari barisan, total 120, some from Sabah Sarawak. Okay, complete 120 punya ni, SD pun semua dah sign. So quite comfortable lah. They got more than 112. They got 120 seperti titah tuanku. Tuanku said give me 120. I don't want 112. But the last stage ni, who is going to be the PM? And then walaupun dah kecoh isu langkah Dubai and this and that, tapi sampai sudah
Perikatan Nasional tak umum siapa akan jadi Perdana Menteri. Who is the Prime Minister? Dia tak boleh nak cakap. So, dia kata serah kepada Agong. Serah kepada Agong, kita bagi 3 nama. Hari tu bagi 1 nama, ada orang ni tak setuju. Okey, kita bagi 3 nama, biar Agong yang consider. Tapi Agong nak consider yang mana? Sebab bila saya kata, yang ini orang ni tak setuju. Bila kata yang ni, orang ni tak setuju. So, kerana perikatan dan juga barisan, tak mau, ini, and even, okay, compromise, kita bagi ke Sarawak. So, maknanya Bersatu pun taklah bangkit isu. UMNO pun tak bangkit isu. Kita bagi Sarawak. Dan Abang Jo kata, saya tak mau. I'm not interested. Pula. So, orang ni tak mau, orang ni tak setuju, orang ni rasa tak ada. So, in the end, gagal. So, the window was there. The window was there. Mula-mula bulan Ogos bila start tu sudah ada. Dan bila Agong kata, no, not enough. 112 is too risky. Go for 120. 120 ni cadangan Agong. So when they say go for 120, okay, so back to the drawing board. Cari lagi nama. Lagi 8 nama. Duda, dapat 120. Then they got stuck on the candidate for Prime Minister. So bila benda ni, tergantung sebulan, 1 month, and then JCOM pula keluar cerita langkah Dubai, gedebuk-gedebak, maknanya dedahkan ada memang konspirasi, and then keluar dengan kenyataan this is treason, penderhaka, kita ambil tindakan. Lepas tu umum kata anak Mahathir akan disiasat, umum kata Daim dan keluarga dia akan disiasat, orang ni dan orang tu. So SPRM pun aktif lah. Tangkap orang ni, siasat orang tu, freeze property orang ni. So, sudah jadi kecoh. So, sekarang ni ramai dah cold feet. Mula-mula dia orang join lah group untuk nak ni. Sekarang ni dia back off. Dia kata, oh shit, this is not funny. This is going to be trouble. So, now banyak orang sudah lemah semangat. Tak berani dah nak proceed. Takut ada tindakan. Dan also lah kerana ramai pemimpin-pemimpin politik dan ahli parlimen, semua ada baggage, semua ada sesuatu yang tak kena. Jadi senang aja korek aja dia orang punya rahsia umum yang kita akan siasat ni, kita akan siasat tu, dia orang pun back off lah. Kalau macam ni baik aku duduk diam lah. So SPRM diguna untuk gertak, untuk menakutkan ramai orang. So now the 120 tidak lagi 120. Ramai yang mula-mula excited nak join, tarik diri. And now boleh dianggap as langkah Dubai ni, which is not langkah Dubai lah, langkah demokrasi, is finished. The window sudah tutup. The window yang buka untuk sementara waktu, the window that was open for a certain time has now closed. So the window of opportunity is gone. The iron is no more hot. So no use to strike. It's already cold. So maknanya nampak keadaan sekarang ni oleh kerana kelemahan dan juga kegagalan dari segi mengatur everything properly, Perikatan Nasional. Dan ini problem dia. Sebab Anwar pun sekarang, kerajaan dia pun 21 parti tau. Kerajaan memerintah 21 parti. Kesemuanya 4 gabungan. 4 coalitions. This new one pun banyak parti. Termasuk Sabah dan Sarawak dan sebagainya. Dan kita maknanya at least yang menyokong Anwar ni sebagai Perdana Menteri, Barisan Nasional, all 30. Kesemua. Tapi yang Barisan Nasional yang nak tarik diri, tarik sokongan, hanya 14. Tak sampai separuh. So, it's not even all. Macam Anwar dapat all. Total 30. Perikatan dapat separuh saja. So, when you have got tak cukup ni, tak cukup tu, and banyak sangat players lah. Too many players. And dia orang tak boleh nak agree sebulat suara. They cannot find a consensus. So, this is what happened. Sebab akhirnya, semua orang ni mementingkan bukan saja diri dia sendiri, tapi kepentingan parti mereka. Kalau kita buat sesuatu, kita setuju sekira untung parti kita.
So, kalau kita kena sacrifice, kalau kita kena korban kepentingan kita atau kepentingan parti kita, maka kita tak setuju. So, our objective is not to form a new government oleh kerana kepentingan rakyat. Our objective is to form a new government kepentingan diri kita sendiri dan kepentingan parti kita. That's the objective. So, when the objective is macam tu, selfish, a selfish objective kepentingan diri sendiri dan parti sendiri, maka susah nak berjaya lah. Sebab our objective is not for the good of the country, not for the good of the people, but for the good of myself and my party. So itulah punca kegagalan, the so-called langkah Dubai, yang saya lebih suka panggil langkah demokrasi. Dan apabila too diverse interest, the interests are too diverse, maknanya kepentingan ni banyak sangat, berbeza kepentingan, dan kita nak cuba bawa semua kepentingan tu ke satu saja, dia gagal. Sebab orang tak akan ambil kira kepentingan masyarakat, kepentingan negara atau kepentingan rakyat, tapi kepentingan saya dan parti saya. So that is the punca kegagalan, so-called langkah Dubai, and kita boleh anggap the window has closed. Langkah Dubai ni is a historical punya ni, sama macam Anwar punya 16 September 2008. Langkah Dubai, langkah ni, langkah tu akan dicatat di dalam langkah-langkah yang gagal. Assalamualaikum. Salam sejahtera.